Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Najman dan hari ini saya akan membincangkan dan menceritakan tentang apa itu falsafah. Apa itu cinta akan kebijaksanaan? Okay, first. Apa itu falsafah? Falsafah merupakan dua tugas penting yang dilaksanakan oleh aktiviti otak manusia. Dari segi bahasa pula, falsafah itu berasal daripada dua buah perkataan yang digabungkan dengan philo dan sophia. Philo adalah bermaksud cinta dan suka, manakala sophia bermaksud kebijaksanaan dan digabungkan sekali menjadi cinta akan kebijaksanaan. Perkataan cinta ini melibatkan kesungguhan, perasaan, sentuhan hati, jiwa dan raga. Manakala kebijaksanaan adalah berhubung dengan ilmu pengetahuan, pengalaman hidup dan keupayaan membezakan nilai. Falsafah pula perkataan yang berasal dari terjemahan bahasa Arab iaitu falasifah, falsafah dan fa'ilasuf. Dari sudut istilah bermaksud, sesuatu ilmu yang mendasarkan kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga jelas akan tujuannya. Apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah falsafah merupakan satu bidang ilmu yang paling penting dan tidak semua orang yang mampu untuk memahaminya, kerana ia memerlukan persediaan yang rapi bagi mempelajarinya. Oleh yang demikian, falsafah sejarah pada zaman silam kerap dianggap sebagai satu bentuk spekulasi terhadap sejarah. Maksudnya, spekulasi itu menjadi dasar dalam menghuraikan sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku dalam sejarah. Okey, mari kita pergi lagi mendalam. Terdapat 3 tokoh yang terkenal pada masa lalu. Anda nak tahu siapa tokoh-tokoh ini? Let's check it out. Tokoh yang pertama, Albert Einstein. Tokoh yang kedua, Christopher Columbus. Tokoh yang ketiga, Nabi Muhammad SAW. Tokoh yang pertama, Albert Einstein. Siapa sahaja yang tak kenal dengan saintis Jerman ini yang menemui teori relativity ini? Ia digelar seorang yang genius dan ia juga terkenal dengan seorang yang free thinker dengan formulanya E bersamaan mc2, iaitu persamaan antara jisim dan tenaga yang terkemuka di dunia. Formula ini telah mengembangkan lagi dunia fizik ke cabang yang baru dengan sumbangannya kepada dunia fizik dan evolusi teori kuantum. Beliau dianugerahkan anugerah Nobel Fizik pada tahun 1921. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab dalam memulakan projek Manhattan, iaitu projek yang menghasilkan senjata nuklear yang pertama di dunia. Menyedari kesilapan beliau berkenaan dengan akibat yang boleh dicetuskan oleh senjata nuklear, beliau kemudiannya menentang penggunaan senjata nuklear. Bab kata Albert Einstein, "Sekolah telah mengecewakan saya dan saya gagal dalam persekolahan. Ia sangat membosankan. Pengajar-pengajar berkelakuan seperti sarjan. Saya mahu mempelajari apa yang saya mahu pelajari, tetapi mereka mahukan saya mempelajari untuk mengambil peperiksaan." Albert Einstein. Mari kita lihat dengan tokoh yang kedua, Christopher Columbus. Beliau dilahirkan di Republik Genoa, Itali Barat pada 1451. Beliau merupakan pelayar dan peneroka yang paling terkenal di dunia. Beliau dikenali dan diperingati kerana penemuan prinsip Amerika dan memberikan kesedaran kepada Barat mengenai wujudnya Amerika. Sangat dimuliakan di Amerika kerana menjadi ikon yang meletakkan Amerika dalam peta dunia. Walaupun beliau bukanlah orang yang pertama berlayar ke Amerika, namun
Columbus adalah orang yang pertama membina penempatan secara kekal di Amerika. Beliau bermula mempelajari teknik pelayaran dan berlayar sejak usia yang muda. Beliau kemudiannya berkecimpung dalam bidang perniagaan, di mana beliau menjadi seorang yang memerlukan beliau selalu berjaya. Beliau mengajar diri sendiri mengenai astronomi, sains dan navigasi, serta fasih dalam beberapa bahasa termasuk Latin, Portugis dan Spanish. Pelayanannya ditaja oleh monarki Katolik Spanyol dan sebagai balasan beliau berjanji akan menyebarkan fahaman agama Kristian di negara-negara timur. Anda tidak akan boleh menyeberangi lautan melainkan jika anda mempunyai keberanian untuk melupakan daratan. Christopher Columbus. Mari kita lihat lagi dengan tokoh yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditubuhkan dan diisytiharkan salah satu agama terbesar di dunia dan menjadi seorang pemimpin politik yang amat berkesan. Pengaruhnya masih kuat dan meluas. Baginda terkenal dengan sifat iaitu benar, amanah, menyampaikan dan bijaksana. Beliau diangkat menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Baginda diberikan amanah dan tanggungjawab yang sangat besar memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam kepada manusia. Tugas menyampaikan wahyu dan ajaran Islam oleh baginda menerima tentangan yang amat dahsyat sehingga ditentang oleh ahli keluarganya sendiri. Namun, dengan izin Allah SWT, baginda berjaya menjalankan tugasnya dengan baik. Kini, agama Islam mempunyai umat sebanyak 1.6 bilion orang di seluruh dunia. Selawat ke atas Nabi dan para sahabat serta ahli keluarganya. Pilihan saya iaitu Muhammad untuk menghuni tangga pertama orang yang paling berpengaruh di dunia mungkin akan mengejutkan sesetengah pembaca dan mungkin dipersoalkan oleh orang lain. Tetapi, baginda adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang berjaya dengan sempurna di kedua-dua peringkat agama dan kehidupan dunia. Okey, itu sahaja yang saya dapat bentangkan tentang tiga tokoh ini. Kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah cinta akan kebijaksanaan bermaksud setiap gerakan dan tindakan mesti difikirkan dahulu agar tidak ada kesalahan yang berlaku dan perlu bijaksana dalam melihat serta menyelesaikan masalah. Itu sahaja saya dapat kongsikan dengan kamu semua tentang tiga tokoh ini. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Najiman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.